Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Asadullahu masa'akum wa tayyibah. Kaifa halukum jami'an? Asakum bi khair. طيب يا شباب، عندنا اليوم باقي صغير جزء صغير مما يتعلق بباب بماذا أدوات غير جازمة. عندنا حرف إما فقط. Samihni. Amma maksudnya adapun. Adapun. Fama makna harf amma ni? Amma ini maksudnya harfun tafsil. Tafsil maksudnya penerangan. Wa taqumu maqamu adati syart wa fi'lihi wa tulzimul fa jawabaha. Okey, amma adalah huruf jazam. Tapi jazamnya ini dia tidak memberi kesan kepada jumlah syarat ataupun jawabus syarat. Macam kita katakan pada minggu lepas bahawasanya kan adawat jazimah ini dia akan kita nampak kesannya pada mana, pada fi'il mudhari, dia berbaris mati pada fi'il syarat dan jawabus syarat. Tetapi yang ini dalam kategori adawat ghairu jazimah dia tidak memberi kesan. Kita akan tengok nanti. Contoh yang dibagi adalah dalam ayat Quran, ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzula bima kanu ya'malun. Jadi kalau kita perhatikan sini, amma di sini adalah huruf tafsil, adalah harf jazam ghairu jazimah. Mana dia punya jawab? Jawab dia ni, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Fa'aina jawabus syart? Selepas huruf fa, lahum jannatul ma'wa ila akhiril ayat. Jadi ini merupakan falahum jannatul ma'wa ila akhiril ayat merupakan jawabus syart. So sekarang kalau kita tengok dua-dua, ada tak kesan syarat? Ada tak kesan jazam? Tidak ada. Kerana dia bukan, huruf amma ini bukan termasuk dalam kategori adawat jazimah. Dan untuk huruf amma ini, jawabnya dia kena ada huruf fa. Sebab itu kalau tengok, falahum jannatul ma'wa. Okay. طيب يا شباب، الآن نأتي إلى قسم الأخير من هذا الموضوع، iaitu berkaitan dengan bila masanya jawabus syart ini kena didahulukan, mesti ada huruf fa. Tajuk ini yajibu iqtiranu jawabus syarti bil fa. Ini tajuk dia. Sawa'un akanat jazimatan am ghairu jazimah. Sama ada jumlah syartiyah ini didahulukan dengan huruf jazam. Ataupun harf ghairu jazimah. Sama ada, tak kisahlah, yang penting dia datang jumlah itu dalam jumlah syartiyah, dan sama ada jumlah itu didahului oleh huruf jazam yang menjazamkan dua fi'il dan jawab syarat, ataupun dia didahulukan dengan huruf syarat yang mana dia tidak memberi kesan kepada jumlah fi'il dan jawab syarat. Jadi dia ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan yang mana jawab syarat kena letak huruf fa. Kalau kita tengok yang pertama ni, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah maksudnya jawab syaratnya itu berbentuk jumlah ismiyah. Kalau kita tengok contoh di sini, man yattaqillaha fahuwal faiz. Tengok, yattaqi ini, man yattaqillaha adalah contoh bagi jumlah syartiyah yang didahulukan dengan adat jazimah. Tu man. Kesan, tengok, kesan jazamnya nampak. Dibuang huruf ya. Mana jawabnya? Huwal faiz. Huwal faiz. Dan oleh kerana dia berbentuk jumlah ismiyah, jumlah ismiyah ni maksudnya apa? Dia berbentuk jumlah ismiyah yang dimulakan, ayat yang dimulakan dengan kata nama. Macam dalam contoh di sini, huwal faiz. Ada mubtada, ada khabar. Jadi oleh kerana jumlah ismiyah, maka kita wajib letak huruf fa. Fahuwal faiz. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dialah orang yang berjaya. Okey. Tengok contoh yang kedua.
in ta'ibta fil birri fa innal birra yabqa. Tengok ya. Sekiranya kau penat dalam melakukan kebaikan, fa inna, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kekal, dia bilang. Mana dia punya jawab, mana dia punya fi'il syarat? Ta'ibta. Mana jawabnya? Innal birra yabqa. Perasan kan in di sini harful syarat dia itu ataupun harful jazam itu ada harful jazam itu dia tidak memberi kesan kepada fi'il syarat sebab dia bukan adat jazimah. Dia bukan harf jazim. Jadi jawabnya itu innal birra yabqa. Jadi dia dimulakan dengan huruf inna dan jumlah ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi dia didahului, jadi dia wajib masuk huruf fa. Begitu. Okey, tadi kita masuk kategori yang pertama, jumlah ismiyah. Sekarang keadaan kedua yang mana kita perlu memasukkan fa pada dalam jawabus syart ini adalah jumlatu fi'liyah. Fi'luha jamid. Dia berbentuk jumlah ismiyah. Maksudnya jawabus syart itu adalah fi'il, jumlah fi'liyah. Ada fi'il dia. Tapi fi'ilnya ini sekarang dikatakan jamid. Maksud jamidnya apa? Dia konkret ataupun dia kekal bentuknya. Contoh macam laisa, ni'ma, wa bi'sa. Kenapa dia di fi'il ini dikategorikan sebagai jamid? Sebab dia tidak mengalami sebarang perubahan yang besar macam mana kata kerja yang lain dalam bahasa Arab. Kalau contoh macam laisa, ni'ma, wa bi'sa ni kan. Kalau kita nak katakan untuk seorang lelaki, bi'sa. Bi'sa ni maksudnya seburuk-buruk, ni'ma sebaik-baik, laisa ini bukan. Okey. Begini. Dia tidak menerima domir yang banyak. Macam kata kerja lain, contoh macam kataba. Kalau ikut tasrif, kataba, katabu, katabat kan, ikut domir huwa, huma, hum kan. Tapi kalau macam fi'il ini, fi'il yang di hadapan kamu, laisa, wa ni'ma, wa bi'sa ni, dia tidak menerima. Contoh macam laisa, adalah dia terima sikit. Contoh laisa untuk dua orang, laisu ataupun laisat untuk perempuan. Okey. Tapi lasna untuk ramai perempuan. Tetapi dia tidak semua. Contoh macam ni'ma wa bi'sa. Ni'ma ini sebaik-baik. Wa bi'sa pun seburuk-buruk. Benda ni dia tidak menerima dhamir dalam fi'il macam kata kerja yang lain. Mana ada kita dengar kata ni'mu atau dua orang ni'ma, bi'sa untuk ramai, bi'su tidak ada. Dia kekal begitu. Walaupun pelakunya ramai, dia tetap bentuknya tidak berubah. Itu maksud dia jamid. Kita tengok contoh di sini. Man yafshis sirra falaysa bi'amin. Siapa yang menyebarkan rahsia, maka dia bukanlah orang yang jujur. Tengok dia punya man ini, man ada tul jazam. Dia menjazamkan yafshi, fi'il yafshi. Kenapa? Kita tahu dia yafshi sebab dia di sini ada asalnya afsha. Ada huruf ya, yufshi. Jadi di sini tanda dia jazam dibuang huruf illa itu huruf ya. Jawabnya mana? Laisa bi'amin. Maka apabila jawab syart itu berbentuk jumlah fi'liyah dan kategori fi'il itu adalah jamid, maka dia wajib dimulakan dengan huruf fa. Contoh yang kedua, in tusahim fi bina'il masjid fa ni'ma ma taf'al. Kalau kau bersama-sama untuk membina masjid ini, maka itulah sebaik-baik perkara yang kau lakukan. Mana dia punya jumlah syartiyah ni ataupun fi'lu syart tusahim. Mana jawabnya? Fa ni'ma. Ni'ma itu adalah fi'il tapi dia fi'il jamid. Jadi dia dimulakan kerana dia fi'il jamid, maka dia diwajib diletakkan huruf fa gitu. Okey, sekarang keadaan ketiga bila mana kita nak letak huruf fa dalam jawabus syart. Okey, yang ketiga ni dia. Apabila jawab syart berbentuk jumlah fi'liyah juga, tetapi dia fi'ilnya itu berbentuk talabi. Apa maksud talabi ini? Talabi ini bermaksud perkara yang tidak melibatkan benar atau tidak.
Tetapi dia merujuk kepada suruhan. Amrun tu suruhan, nahyun tu larangan. Istifham itu berbentuk persoalan. Kita tengok contoh dari sini. Kita tengok contoh Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Okey, tengok jumlah syarat dia jumlah syarat adalah quri'al Qur'an. Mana jawabnya? Fa istami'u lahu. Istami'u ni maksudnya apabila dibacakan, ayat ini maksudnya apa? Apabila dibacakan Al-Quran, maka kamu dengarlah kepada bacaan tersebut. Maka fi'il istami'u ini adalah fi'il amar, berbentuk suruhan. Maka kamu dengarlah. Jadi dia bentuk fi'il, tapi fi'il dalam kategori talabi. Talabi ni maksud permintaan dari kategori amar, suruhan. Jadi jawab syarat ini, jadi fi'il istami'u ini adalah fi'il berbentuk talabi, kategori amar. Maka jawab syarat ini kena didahulukan dengan huruf fa. Contoh yang kedua. In tatasaddaq fala tubtil sadaqatika bil manni wal adha. Kalau maka janganlah bazirkan sedekahmu itu dengan perbuatan manni wal adha. Mungkin semula. Tengok pada jumlah syarat dia. Dia punya fi'il syarat pada tatasaddaq. Kesan, tengok dia berkesankan. Maksudnya ini adalah huruf jazam. Mana jawabnya? La tubtil. Jangan kau bazirkan ataupun jangan kau batalkan sedekahmu itu, pahala sedekah itu. Jadi dia punya bentuk jawab syarat dalam keadaan nahi. Sebab dia dimulakan dengan la dan bergabung dengan fi'il mudhari'. Maka dia adalah jumlah fi'liyah. Dia kena didahulukan dengan huruf fa. Dan yang ketiga, mata tusafir fahal ta'khud ma'aka mata'an. Bila kau nak bermusafir, adakah kau bawa bersamamu barang-barang? Tengok, fahal ini hal ta'khud, hal ta'khudu. Hal ini adalah isim istifham. Jadi dia adalah jumlah fi'liyah juga. Di jumlah fi'liyah berbentuk persoalan. Maka ini dia termasuk, maka ini adalah jawab syarat. Jadi dia didahului. Jadi jawab syarat ini kena didahului, kena masuk huruf fa. Baiklah, pada kategori yang keempat iaitu jumlah fi'liyah, fi'luha manfi. Apa maksudnya jumlah fi'liyah? Dia maksudnya jawab syarat ini dalam jumlah syartiyah ini dia berbentuk manfi. Dia didahulukan dengan adatun nafi, kata tidak. Tengok contoh dia ya. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Tengok. Ini adalah jumlah syartiyah tau. Contoh kenapa? Saya tak tahu. Sebab ada dua jumlah. Ini ini adalah fi'l syart, yabtaghi. Lan yuqbal ini adalah jawab syart. Man yabtaghi ini, tengok dia dibuang huruf ya. Asalnya ibtagha yabtaghi. Dibuang ianya sebab dia menerima kesan jazam kerana didahulukan dengan huruf man. Man ini adalah apa dia bilang? Ada jazimah. Sekarang tengok pada jawab syarat. Jawab syaratnya itu didahulukan dengan huruf lan, maka dia tidak sekali-kali tidak akan diterima. Tidak akan diterima agama selain daripada Islam pula. Jadi jumlah ini dimulakan dengan huruf nafi, iaitu huruf lan, dan bergabung dengan fi'il mudhari'. Maka jawab syarat ini kena letak huruf falan yuqbal. Okey, dan kategori yang terakhir yang mana jawab syarat yang perlu didahului, wajib masuk huruf fa, iaitu jumlah fi'liyah. Ia jumlah fi'liyah yang mana fi'ilnya itu, kata kerjanya didahulukan masbuk, ini maksud didahulukan dengan sin, huruf sin ataupun saufa ataupun qad. Sin dan saufa ini membawa maksud dalam bahasa Melayu akan. Akan. Sin. Saufa ni akan juga, tapi pada membawa maksud unsur mustaqbal, akan datang begitu. Ataupun qad, sesungguhnya. Okey, kita contoh idza kunta muhtinan fi amalik. Kalau kau bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu, fa sawfa yuhaqqiqu amalak. Tengok sawfa yuhaqqiq, maka akan tercapailah cita-cita ataupun harapan. Ayat amal harapan, cita-cita kamu. Jumlah syarat dia mana? Kun
itu pun kemungkinan. Jawabnya apa? Fasawfa yuhaqqaq. Oleh kerana didahului dengan huruf